أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pada hari ini kita tengok tuan-tuan ya, masjid di bawah pentadbiran ataupun surau di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Selangor, kita lihat ramai ustaz-ustaz Wahabi ni tuan-tuan. Biarlah saya cakap terus terang, di surau ini juga ramai ustaz-ustaz Wahabi. Kalau saya tengok dalam FB surau Al-Abrar, penuh dengan ustaz-ustaz Wahabi, dan juga banyak artikel-artikel Wahabi di dalamnya. Maafkan saya, jangan berkecil hati. Saya rasa ini pentadbiran baru surau ini, saya harap pentadbiran baru akan melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi perkara-perkara yang telah lalu. Saya tengok seorang yang bernama Wanji yang ada menyebutkan Sultan Setan pun dibenarkan bercakap di surau ini. Ini berat tuan-tuan. Ini suatu pelanggaran yang sangat berat yang mesti diberhentikan tuan-tuan, yang must be stop, kena berhenti tuan-tuan. Dan juga saya lihat ramai lagi ustaz-ustaz yang sealiran dengan aliran Wahabi ini, nampaknya ada bercakap di surau ini. Jadi saya mengingatkan tuan-tuan bagi pihak pentadbir supaya selepas daripada ini kena cek balik seluruh pengkuliah-pengkuliah dan juga penceramah-penceramah yang masuk ke surau ini. Mana yang bertauliah kena double check, betul tak dia bertauliah dan berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana beberapa tahun yang lepas saya tinggal di Syam dan saya tidak hadir banyak kali mesyuarat yang diadakan oleh Lajnah Tauliyah Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Dan bila saya pulang daripada Syria dan saya menganggotai balik semula dan berada dalam mesyuarat, saya lihat sangat ramai ustaz-ustaz Wahabun di dalam tuan-tuan. Sehingga kan pada tahun 2015 kita terpaksa melihat balik list yang telah diluluskan sebelum ini, dan kita tengok, oi, ramai pak-pak Wahab tuan-tuan, yang terpaksa kita panggil balik, dan kita tanya benar-benar pendirian beliau. Jadi kita ni tuan-tuan, mana yang kita perasan, kita tarik balik tauliah. Dan ramai lagi yang terlepas pandang. Kerana di negeri Malaysia ini tuan-tuan, golongan Wahabi telah beranak pinak, bercucu, bercicit, berpiut, sampai dah tak kenal tuan-tuan. Kalau bapa-bapaknya itu mudah kita kenal, atau ibu-ibunya itu mudah kita kenal tuan-tuan. Tapi kalau dah cicit, piut ke bawah tuan-tuan, kita dah tak perasan tuan-tuan, dah terlepas pandang. Jadi sekiranya yang cicit piut ni tuan-tuan yang masuk ke masjid dan surau ada tauliah, tetapi pengajarannya pelik tuan-tuan, pengajarannya pelik. Contohnya kita kata tak mau maulid Nabi misalnya, dikatanya maulid Nabi itu sebagai amalan yang bid'ah. Ini pelik tuan-tuan ya. Kerana maulid Nabi itu telah dipersetujui oleh tuanku, dan di antara amalan di Negeri Selangor yang telah diwartakan. Jadi kalau ada masjid dan surau, orang datang mengajar anti dengan maulid, sehingga menyebabkan masjid ataupun surau tersebut tak pernah buat maulid, ataupun orang dulu kata maulud, itu ada something wrong tuan-tuan ya. Ada something wrong. Begitu juga saya lihat dalam FB surau Al-Abrar, maafkan saya lihat seorang itu memberi komentar panjang tentang masalah membaca Al-Quran kepada si mati. Dia katanya kalau orang dah mati, cepat-cepatlah masuk dalam kubur, apa pasal pula diseksanya dengan banyak membaca Quran di sampingnya, katanya. Cepat-cepat mandi dalam kubur, jangan dibaca Quran panjang-panjang sehingga khatam dan sebagainya. Ini kenyataan yang tidak wajar tuan-tuan ya.
Kerana telah menjadi amalan kita umat Islam di Malaysia ini, orang yang mati kita bacakan Al-Quran di sampingnya, dan juga kita bacakan talqin di kuburnya, dan juga kita bacakan tahlil pada malamnya. Itu juga perkara amalan-amalan yang telah diwartakan. Jadi kalau ada orang komen perkara ini tuan-tuan, dengan mengatakan, oh, orang mati cepat-cepat kampus, jangan baca panjang-panjang, ini satu perkara yang pelik tuan-tuan. Dan saya katakan inilah di antara ajaran Wahabi yang telah mula menyerap di kalangan masyarakat-masyarakat, di kawasan-kawasan elit, orang-orang kaya dan orang-orang ternama. Amalan membaca Quran kepada si mati adalah amalan yang baik tuan-tuan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza dakhala al-maqabir faqra'u Yasin. Apabila masuk ke kawasan perkuburan, maka bacalah Yasin. La hadis yang lain, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mati daripada kalangan kamu. Membaca Quran kepada si mati adalah merupakan amalan yang baik, dengan niat mudah-mudahan pahala apa yang kita lakukan itu boleh sampai kepada si mati dan dapat sedikit memberikan rahmah dan barakah dan sakinah, dan mudah-mudahan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si mati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di satu kubur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini ahli kubur sedang diseksa. Maka Rasulullah meminta pelepah tamar yang masih basah dan ditanam, dipacakkan di tepi kubur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mudah-mudahan selama mana ia masih basah akan dapat memberi keringanan azab kepada si mati. Para ulama memberi komentar tentang hadis ini dengan mengatakan bahawasanya, kenapa dan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacakkan pelepah tamar dan menyatakan pelepah tamar itu boleh mudah-mudahan meringankan siksaan kepada si mati. Para ulama mengatakan ini kerana pelepah tamar itu sebenarnya dia hidup dan berzikir, dan zikir pelepah tamar itu akan memberikan sedikit keringanan siksa kepada si mati. Maka para ulama selanjutnya mengatakan, kalaulah pelepah tamar yang berzikir mendatangkan kebaikan kepada si mati, betapalah bacaan Al-Quran daripada orang yang beriman, maka lebih-lebih lagi. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, kalau dibacakan Al-Quran sehingga khatam 30 juzuk, lakana ahsan, maka itu adalah lebih baik. Sebab itu kita tengok di pondok-pondok dulu, bukan pondok durian tuan-tuan ya, pondok orang mengaji kitab-kitab turath, kitab-kitab tradisional. Bila ada kematian, maka orang pondok akan usung pondok daripada satu kubur ke satu kubur tuan-tuan, dan bermalam di situ 24 jam untuk mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Itu menjadi amalan para alim ulama sejak berkurun-kurun di negara ini tuan-tuan. Saya kurang pasti di negeri Selangor tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan belajar di negeri utara tanah air ataupun di negeri pantai timur, Cik Wan Kembang, di sana amalan yang seumpama ini diamalkan. Orang baca Quran sampai khatam 30 juzuk. Sampai kadang-kadang hantu jin jebalang pun datang tengah malam tuan-tuan. Tapi oleh kerana dah diamanahkan untuk menghabiskan 30 juzuk, digagahnya juga di atas kubur sehingga selesai 30 juzuk. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawasanya amalan bacaan Quran kepada si mati adalah dianggap melewat-lewatkan orang masuk ke dalam lubang kubur, ini satu kalam yang terang-terangan bias pada aliran Wahabi tuan-tuan.
yang mereka itu memang tidak senang dengan apa-apa bacaan yang dilakukan untuk orang mati. Bahkan saya dengar sekarang ini, bila ada berlaku kematian dan salah seorang keluarga si mati itu adalah daripada kalangan Wahabun, dia tengok orang bawa Yasin, tuan-tuan, dikutipnya Yasin, tuan-tuan. No, tak boleh baca Yasin. Bid'ah, Nabi tak buat.